Ini adalah lakaran sistem takungan contoh yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas. Daripada lakaran A, lakaran pertama, lakaran A, B, C dan D, kita sebenarnya telah membentuk satu lakaran sistem takungan ataupun satu idea. Ini adalah langkah demi langkah bagaimana kita boleh menghasilkan lakaran sistem takungan. Ulang kaji pada minggu lepas untuk tajuk pada minggu lepas. Lakaran yang telah kita hasilkan tadi, lakaran A, daripada A ke B ke lakaran C hinggalah ke lakaran D. Apabila telah siap semuanya, kita telah menghasilkan satu lakaran sebenarnya, ataupun lebih tepat ialah satu idea bagaimana kita hendak membina sistem takungan. Di sini kita ada 3 idea sebenarnya. Okey, kita lihat idea yang pertama, lakaran A, lakaran B, lakaran C. Jadi ketiga-tiga lakaran ini menghasilkan satu idea sistem takungan. Lakaran yang kedua, kita ada 5 lakaran. Jadi di sini kita ada lakaran A, B, C, D dan E, dan kelima-lima lakaran ini membentuk satu lagi idea untuk kita membina sistem takungan yang berlainan daripada yang di atas. Lakaran ketiga, kita ada lakaran A, B dan C. Ini juga menghasilkan satu lagi idea sistem takungan. Jadi semua di sini, semua yang di skrin ini jumlahnya kita ada 3 idea sistem takungan yang berbeza. Okey, faham ya? Jadi tak kiralah lakaran A, B, C ataupun A, B, C, D, ataupun kita ambil 5 lakaran seperti ini, lakaran A, B, C, D dan E, kita ada 5 lakaran, dan akhirnya akan membentuk satu idea untuk membina sistem takungan. Jadi daripada 3 idea di sini, lakaran 1, 2 dan 3 yang telah lengkap, kita akan pilih yang terbaik. Yang mana agaknya? Bagi cikgu, lakaran 2 adalah yang paling baik setakat ini. Okey, kita lihat, kita ambil lakaran 2 untuk kita bincangkan seterusnya. Okey, bagaimana menilai lakaran dan membuat penambahbaikan? Kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 74 dan 75. Jadi di sini ialah muka surat 74. Jadi kita akan menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi langkah yang pertama, kita akan menilai lakaran dahulu ya. Jadi kita lihat semula lakaran kedua tadi. Berdasarkan semua lakaran idea tersebut di sini, lakaran terbaik yang kita pilih ialah lakaran 2 tadi ya. Lengkapkan maklumat pada lakaran yang dipilih untuk dinilai sebelum ditambah baik. Okey, jadi jika kamu lihat di sini, lakaran yang terakhir ni, lakaran E ya, cuma dilabel dengan paip PVC, bahagian atas botol dan lubang kecil. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita labelkan semula, kita menilai lakaran ini dan kita tambah paip seperti ini. So di sini dia katakan elemen untuk menilai lakaran mungkin berbeza mengikut produk yang hendak dihasilkan. Okey. So, lain sistem lakaran yang kita nak buat, maksudnya lainlah penilaian elemen lakaran tersebut. Okey, jadi di sini kita lihat, bila kita dah nilai lakaran yang simple ni, yang mudah ini, kita akan nilai dan tambah baik label pelabelan dia. Di sini kita labelkan dengan lidi, bekas plastik yang dipotong, medium, bahagian atas bekas plastik. Okey, bahagian atas tu yang mana? Yang di sini ya. Botol minuman ni kita potong. So bahagian atas ni kita masukkan ke dalam. Okey. Teca, lubang limpah air. Yang ini kita akan tebuk ini untuk membuat lubang limpah air ya. Lubang air, tali mopnya dan gabus di sini di bawah sekali. Okey. Kita akan lihat slide seterusnya.
Okey, ini ialah lakaran sistem takungan yang telah kita lengkapkan mengikut kumpulan masing-masing. Okey, mungkin berlainan daripada apa yang cikgu tunjukkan di slide ini, mengikut kumpulan kamu sendirilah. Okey. Okey. Selepas itu, kita hendak membuat penilaian dan penambahbaikan. Sebelum itu, kita tengok dulu apakah elemen-elemen yang patut kita lihat dan nilai di sini. Okey, elemennya ialah rupa, bentuk, saiz, warna dan bahan. Okey, contohnya kalau kamu lihat di sini, rupa. Bagaimanakah rupa sistem takungan yang kamu lakarkan? Okey, di sini kita lihat rupanya ialah berbentuk bulat pada bahagian atas di sini. Sebab apa? Sebab kita gunakan botol yang seperti ini. Okey. So kita kata tak sesuai. Untuk bulat di sini, kenapa tak sesuai? Okey, tak apa, kita terangkan. Mungkin tak sesuai kerana bila kita potong, bentuk bulat di bahagian atas ini akan menjadi tajam. Jika kamu pegang, akan mencederakan jari kamu. Jadi kita kata tak sesuai, tambahkan corak atau bentuk pada bahagian atas lakaran. Okey, di sini ya. Dalam slide seterusnya, cikgu akan terangkan. Okey, bentuk sistem takungan kamu silinder. Okey, kamu kata sesuai. Ada yang bentuknya segi empat tepat. Kalau kamu gunakan bekas makanan. Saiz. Bekas yang digunakan bersaiz sederhana, lebar dan tinggi. Okey, untuk saiz ya, kamu boleh lihat di sini. Kita ada 3 jenis botol. Botol minuman saiz 350 ml yang kecil sekali, 500 ml saiz biasa, dan yang paling besar ialah 1.5 liter. Okey, kamu boleh gunakan saiz besar lah jika kamu nakkan sistem takungan kamu bersaiz besar. Okey, warna duk sinar dan kelihatan medium di dalam takung tanaman. Okey, kamu kata tak sesuai. Kenapa ya? Kenapa? Okey, cikgu jelaskan di sini. Sebab bekas luk sinar yang seperti ini, lama kelamaan dia akan berlumut di dalamnya. Sebab apa? Sebab matahari dapat menembusi bekas yang luk sinar kan. Jadi kamu perlu warnakan bekas takungan kamu ni. Kamu perlu cat dengan warna putih atau sebagainya lah, warna yang kamu kehendaki. Jadi kat sini untuk penilaian kamu boleh tanggakan right di bahagian tidak sesuai. Okey, bahan kita semula. Okey, sesuai kerana kita tak nak pembaziran. Lagi satu, kita nak bahan yang mesra alam. Okey, ini ialah lakaran selepas menambahbaikan. Okey, selepas kita tengok tadi kepada elemen-elemen yang kita lihat, ada 5 elemen tadi, bahan, rupa dan sebagainya tu. Okey, kita buat lagi sekali penambahbaikan. Contohnya di sini. Okey, lidi ya. Okey, bahagian atas yang kita kata tak sesuai tu, takut terluka jari dan sebagainya, tajam kita potong semula membentuk macam ni ya, yang lebih cantik lah, berombak seperti ini. Apa lagi yang kita buat penambahbaikan? Okey, mungkin juga kita gunakan bekas yang lebih besar. Seperti ini, kita tengok bekasnya lebih sempit, kita boleh gunakan lagi besar. Di sini dia tak ubah. Untuk lakaran ini kita tak ubah apa-apalah, 26 cm dan 19 cm. Jadi kalau kamu rasakan sistem takungan kamu tu kecil, kamu boleh ambil botol yang lebih besar dan kamu boleh potong. Contohnya boleh gunakan botol 1.5 liter. Okey, berdasarkan lakaran yang telah kamu buat, kirakan kos untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, dah kita buat semua, kita dah buat penambahbaikan pada lakaran kita. Kita akan kira kos. Okey, kita akan cubalah kira kos. Adakah bahan itu percuma ataupun adakah bahan itu kita perlu beli kerana tak ada di rumah. Bagaimana kerja berkumpulan yang diberi pada minggu lepas? Cikgu harap kamu dah siapkan lakaran secara berkumpulan ya.
Yang penting kamu mesti rajin, berdaya usaha, memberikan idea-idea yang bernas kamu kepada ahli kumpulan kamu. Jangan biarkan hanya seorang saja ahli kumpulan yang membuat kerja ya. Satu kumpulan ada 3 orang, jadi perlu ada idea daripada ketiga-tiga ahli tersebut dan pilihlah yang mana yang terbaik. Jadi kamu harus saling membantu dan bekerjasama ya. Jangan bergaduh. Itu yang paling penting. Sebabnya kerja kumpulan ni melatih kamu menjadi seorang yang berdisiplin, kerana satu hari nanti kamu akan bekerja dan kamu perlu kerja berkumpulan walau di mana sahaja kamu pergi. Tidak kira di dalam syarikat mana yang kamu bekerja. Jadi latihlah diri kamu agar dapat berkomunikasi dengan cara yang baik bersama ahli-ahli kumpulan kamu. Okey, kita semak semula elemen-elemen yang perlu diteliti untuk membuat penambahbaikan tadi supaya kamu tak lupa ya. Yang pertama, rupa lakaran kamu, bentuk, saiz, warna dan juga bahan yang kamu gunakan. Okey, ini adalah elemen yang perlu diteliti untuk apa-apa sahaja produk ataupun barang ataupun apa-apa saja yang kamu hendak hasilkan, bukan saja untuk sistem takungan ya. Contoh yang jika kamu kurang faham, okey, sekarang cikgu akan bagi contoh selain daripada sistem takungan. Okey, di sini kamu lihat ada pakaian yang dipakai oleh seorang ragawati ataupun model. Okey, kita teliti rupa pakaian tu, bentuknya. Contohnya di sini, bentuknya ada di bahagian skirtnya, ada bahagian sini ada rumpul-rumpul dan sini diletakkan ribbon. Okey, rupa dan bentuk baju ini. Saiznya, adakah kita nak hasilkan baju untuk orang yang bersaiz besar ataupun orang yang kurus ataupun yang sederhana, atau kita nak buat produk baju untuk kesemua saiz ya, kesemua saiz dan bentuk badan dan boleh dipakai oleh semua lapisan umur. Contohnya warna apa yang sesuai untuk baju yang kamu hasilkan ni, pink atau warna gelap supaya nampak lebih anggun, ataupun nak warna yang terang. Dan juga bahannya, contohnya kita nak hasilkan baju ni daripada kain sutra, daripada kain cotton dan kain kapas ya, ataupun polyester. Dan kita kena tahu untuk setiap bahan-bahan ni apakah kebaikan dan keburukannya. Contohnya baju sutra, dia sangat mudah rosak ya, tapi cantik dan ikut bentuk badan. Okey, ataupun kita guna kain kapas sejuk, selesa dipakai, tapi tak sesuai pula untuk baju yang ingin menampakkan elegan, menampakkan pemakaiannya elegan, kerana dia bersifat lebih keras dan sukar untuk dibentuk ya. Jadi kita gunakan elemen-elemen yang berada di sini, 5 elemen ni, untuk menghasilkan sistem takungan kita. Okey, sama saja produk apa pun kita buat, sama ada baju ataupun makanan ataupun sistem takungan. Untuk latihan kita akan lengkapkan latihan 57, iaitu membuat penilaian dan penambahbaikan. Okey, di sini kamu perlu meneliti semula lakaran yang kamu hasilkan secara berkumpulan pada minggu lepas. Okey, buat analisis ataupun penilaian dan penambahbaikan. Jadi, contohnya di sini analisis terhadap lakaran penanaman takungan yang dipilih. Nombor 1, lakaran yang dipilih melibatkan kos sederhana. Okey, jika kamu telah melakarkan sistem takungan yang menggunakan botol air plastik yang diguna pakai, jadi kamu tandakan right di sini, komen menggunakan bahan kita semula, bahan yang boleh diguna pakai. Jadi percuma Jadi penanaman takungan yang dipilih mudah untuk dilaksanakan. Kalau mudah tanda right, kalau terlalu kompleks
ataupun sukar, kamu jangan tandakan right, kamu komen sini terlalu sukar, perlu dilakar semula. Jadi kamu kena lakarkan semula sistem takungan yang kamu siapkan pada minggu lepas, okey, untuk penambahbaikan. Sistem penanaman takungan yang dipilih tidak memerlukan ruang yang besar dan sesuai untuk jenis tanaman. Okey, yang ini bergantunglah kepada apa sistem takungan yang kamu pilih. Kamu nilailah sama ada ia terlalu besar ataupun sesuai. Okey, untuk kamu. Nombor 4, jenis tanaman yang ditanam telah dipilih. Okey, jika kamu telah pilih nak tanam apa, nak tanam pokok cili ke, pokok tomato, kamu kena write di sini, tulis pokok cili ataupun pokok tomato. Okey, contohlah. Okey, nombor 5, sistem penanaman jenis takungan ini memudahkan untuk pemula. Okey, mudah atau tidak. Okey. Yang keenam, sistem penanaman dipilih sesuai untuk masyarakat bandar. Sesuai atau tak? Kalau terlalu besar, tak sesuai untuk kamu letakkan dalam rumah, itu kamu terpaksalah melakarkan sistem yang lainnya lah. Jangan tanda right di sini ya. Yang ketujuh, bahan perkakasan menggunakan bahan kita semula. Okey, ini sama seperti yang satu tadi. Okey, ya atau tidak ya. Setiap kesalahan yang dibuat kali pertama akan mampu mengurangkan kerugian bagi penanaman secara takungan ini. Adakah betul atau salah? Dan masukkan komen kamu di sini ya. Dan akhir sekali, nyatakan beberapa kebaikan daripada sistem yang kamu pilih. Apakah kebaikannya? Jadi kalau ada 3 saja kebaikan, tulis 3 saja, tak perlu senaraikan semuanya. Jika ada 1, tulis 1 lah. Jika ada 4, tulis 4 sahaja. Okey, jadi kita semak semula apa yang dipelajari dan perlu dilengkapkan untuk minggu ini. Yang pertama, menilai lakaran yang kita siapkan pada minggu sebelumnya. Kita semak semula kan, kita nilai lakaran yang kita siapkan pada minggu sebelumnya. Yang kedua, semak elemen-elemen pada lakaran sebelum penambahbaikan. Kita semak rupa, bentuk dia, warna dan sebagainya. Kemudian kita tambah baik lakaran kita. Apa kita buat? Kita ambil semula lakaran kita pada minggu lepas tu, kita betulkanlah. Kita lakar, bukan lakar semula ya, kita tambah baik. Kita labelkan yang baik-baik. Kita macam permukaan bahagian atas dia tu tak ada lekuk kan, macam kita tengok tadi. Kita lakarkan lekuk semula bagi cantik dan sebagainya lah. Okey, yang mana tak lengkap kita boleh lengkapkan. Dan yang keempat, kita lengkapkan latihan 57 tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. Jika ada masalah apa-apa, boleh hubungi cikgu ya. Okey, so kita jumpa semula pada minggu hadapan. Selamat belajar semua. Bye. Wave Mind.